Rombakan Kabinet Datuk Seri Anwar, siapa muka baharu akan masuk dan siapa pula akan keluar? Benarkah akan berlaku dalam masa terdekat atau ia hanya spekulasi semata-mata? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus. Desas-desus rombakan kabinet yang kedengaran sejak Mei lalu kini semakin hangat diperkatakan. Sebelum ini ada pihak yang menjangkakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyusun semula kabinet beliau sejurus selepas pilihan raya 6 negeri pada Ogos lalu. Pihak itu menyebut rombakan itu akan didahulukan dengan pembersihan barisan pimpinan tertinggi penjawat awam sebelum kabinet dirombak. Dakwa mereka, Anwar berhasrat menyingkirkan anggota kabinet yang tidak menunjukkan prestasi memuaskan. Namun ketika kempen PRN 6 negeri berlangsung, negara dikejutkan pula dengan berita kematian mengejut bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, sekaligus menyaksikan dua pilihan raya kecil serentak iaitu di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram terpaksa diadakan pada awal September lalu. Sehingga kini jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup masih belum diisi dan banyak pihak melihat ia sebahagian daripada rencana Anwar untuk membuat rombakan kabinet secara sekaligus. Namun dalam perkembangan terbaru, rombakan kabinet ini mungkin akan berlaku paling awal hanya selepas pilihan raya kecil Dun Pelangai awal bulan Oktober depan. Ia diperkuatkan lagi dengan pengumuman Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki Ali berhubung pertukaran 5 individu jawatan tertinggi dalam kerajaan secara serentak berkuat kuasa semalam. Ia juga menyaksikan 3 ketua setiausaha bertukar kementerian, seorang ketua setiausaha dilantik sebagai ketua pengarah jabatan manakala seorang lagi dinaikkan pangkat daripada timbalan kepada ketua setiausaha kementerian. Pergerakan pegawai tinggi kerajaan ini juga dilihat sebagai persediaan ke arah rombakan kabinet besar-besaran seperti yang digembar-gemburkan. Malah beberapa hari lalu, laporan media yang memetik sumber pimpinan kanan DAP juga memberi bayangan bahawa rombakan kabinet akan berlaku dalam masa terdekat iaitu sejurus selesai PRK Pelangai 7 Oktober ini. Sumber itu dilaporkan berkata sebarang usaha rombakan kabinet sememangnya sudah tidak dapat dielakkan susulan tempoh pentadbiran kerajaan perpaduan sudah hampir mencecah 1 tahun. Sementara itu, satu lagi laporan memetik sumber Jabatan Perdana Menteri yang mengesahkan penukaran ketua-ketua setiausaha di beberapa kementerian adalah sebahagian daripada usaha memperkukuh kerajaan. Sumber itu mendakwa keputusan PRN 6 negeri telah menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Anwar terus stabil dengan dukungan Sabah dan Sarawak sekaligus mendoktahkan propaganda Perikatan Nasional. Malah kata sumber itu, rombakan kabinet ini juga dalam usaha pentadbiran Datuk Seri Anwar untuk memberi fokus kepada pelaksanaan dasar-dasar utama seperti RMK12, Bajet 2024 pada Oktober, Polisi Tenaga dan juga Kos Sara Hidup. Baiklah, dalam laporan berasingan, satu lagi sumber JPM memaklumkan rombakan kabinet yang akan datang bakal menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Menurut sumber itu, sekurang-kurangnya seorang menteri besar diramal akan diangkat ke kerajaan persekutuan. Beliau bagaimanapun menafikan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan selepas mesyuarat jemaah menteri yang dijadualkan hari ini. Ini kerana menurut sumber itu, Perdana Menteri masih meneliti beberapa pilihan dan pelaksanaannya bergantung kepada berapa cepat Perdana Menteri boleh memuktamadkan pilihan. Beberapa nama disebut akan bertukar. Di sebalik spekulasi ini, beberapa nama pemimpin utama parti dalam gabungan kerajaan perpaduan itu disebut-sebut akan bertukar portfolio. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dijangka bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub.
Sumber Parti Amanah mengesahkan perkara tersebut kepada media yang menjelaskan pucuk pimpinan parti akan membincangkan perkara tersebut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain Adli, satu lagi spekulasi media melaporkan kemungkinan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah akan kembali sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Manakala Saifuddin pula dilaporkan akan bertukar ke KPDN bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan Allahyarham Salahuddin. Beberapa lagi portfolio panas juga turut menjadi spekulasi umum ekoran beberapa perkembangan semasa yang berlaku yang dilihat meletakkan kerajaan dalam situasi diserang secara berterusan. Ianya membabitkan portfolio Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ekoran isu kenaikan harga beras import dan isu bekalan beras putih tempatan yang menjadi polemik sejak akhir-akhir ini, dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang menguruskan aspek komunikasi kerajaan. Sementara itu, bagi pemimpin DAP, Ngah Kombeng juga yakin Perdana Menteri sudah mempunyai plan terbaik dalam menstruktur kepimpinan pentadbiran negara. Beliau berkata semua pihak hanya perlu meletakkan kepercayaan dan keyakinan terhadap Datuk Seri Anwar. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan itu, Datuk Seri Anwar adalah strategis yang terhebat, malah jurujual terbaik Malaysia di pentas dunia dan tahu apa yang terbaik untuk negara kita. Apa yang penting, katanya, beliau dan semua menteri-menteri kabinet perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaiknya. Walau bagaimanapun, bagi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, keputusan untuk melakukan rombakan kabinet adalah hak mutlak dan budi bicara Perdana Menteri. Malah mengikut pengalaman Perdana Menteri sebelum ini, perkara ini tidak perlu dibincangkan bersama jemaah menteri. Ujarnya, semua pihak wajar menunggu pengumuman rasmi oleh Perdana Menteri jika benar ia berlaku. Beliau turut berpandangan semua anggota jemaah menteri dan timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan menunjukkan prestasi memuaskan setakat ini. Sementara itu, masih belum ada sebarang komen terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu rombakan kabinet ini. Kali terakhir beliau mengulas isu ini adalah pada Mei lalu. Ketika ditanya pemberita berhubung isu itu, Datuk Seri Anwar meminta dikemukakan cadangan senarai nama rombakan kabinet yang didakwa akan berlaku itu. Tanpa mengesahkan perkara tersebut, Anwar berkata senarai tersebut akan dipertimbangkan sendiri oleh beliau. Baiklah, di sebalik semua spekulasi ini, ada juga penganalisis politik melihat Anwar mungkin tidak akan membuat rombakan kabinet besar-besaran dalam masa terdekat. Dan jika ada pun, mungkin hanya rombakan kecil bagi mengisi kekosongan dan perubahan beberapa portfolio. Ini kerana dalam tempoh 9 bulan ini, kebanyakan menteri yang baharu sudah mula kenal dan memahami kementerian masing-masing. Dan jika berlaku perubahan, ini mungkin akan menyukarkan pasukan Datuk Seri Anwar untuk terus meluncur laju menjayakan agenda negara ke hadapan. Apapun, semuanya terletak pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kerana rombakan dan pelantikan menteri adalah hak dan prerogatif penuh Perdana Menteri. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda semua. Sekian sahaja Nextstep Focus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.